Okey, kita akan mulakan dengan pair kita yang pertama, Euro US dollar. Okey, seperti minggu-minggu yang sebelum ni, ada saya ceritakan di sini ada satu trend line dekat Euro US dollar, ada satu trend line. Okey. Jadi saya expect market dia akan pada minggu hadapan mungkin dia akan menuju ke atas. Okey, masih menuju ke arah weekly. Kalau kita lihat kat sini juga, pada minggu lepas market dah test kawasan ini, dia menuju ke arah trend line dan dia bounce dekat kawasan SND ataupun engulfing ni, dia reject. Dan kalau kita tengok juga di sini adalah zone Fibonacci zone Fibonacci dia reject dekat kawasan 50 dan antara 50 dan 61.8. okey. Jadi dekat situ mengukuhkan lagi bahawa dia akan menuju, dia dah reject kawasan tu dan dia cuba bounce ke atas. Okey, selain daripada tu juga saya nampak ada satu kawasan, satu trend line di sini kecil yang telah berjaya dipecahkan. Dia minggu lepas dia pecah, kemudian dia test. Jadi saya expect market dia akan terus menuju ke atas. Pada minggu hadapan dia akan menuju ke atas. Kalau dia break di atas ni, kita boleh tunggu retest sekali lagi sebelum dia pergi ke arah weekly. Okey. So zone, kawasan-kawasan yang kita boleh perhatikan untuk dia bounce dari test, maksudnya kawasan yang untuk kita masuk, kita boleh tunggu di sini ataupun di sini. Sewaktu dia dah pecah trend line, dia akan kembali semula test trend line yang pecah ni. So kita boleh tunggu kawasan sini untuk buy, kawasan sini untuk buy. Kalau andai kata misalnya dia gagal memecahkan resistor dekat atas ni, ada kemungkinan dia akan turun bawah untuk test trend line ni sekali lagi. Apabila dia berada di trend line ni, kita cuba perhatikan apakah price action yang berlaku di situ, dan kalau misalnya dia pecah, kita boleh tunggu retracement ke trend line ni semula sebelum dia menuju ke bawah ini. Sini ada satu zone SND. Kalau dia pecah zone SND ni, maka dia akan cuba test level di bawah ni. Sebab daripada sudut fundamental saya lihat euro tu macam tak berapa kuat. So ada kemungkinan untuk dia turun, dan test ni pun tinggi. Maksudnya kalau dia gagal melepasi sini, dia kemungkinan akan turun ke bawah untuk test trend line ni dulu. Bila dia dah test trend line ni, kita tengok apa yang berlaku. Kalau dia pecah, kita tunggu untuk sell dekat sini. Okey. Jadi itu pandangan saya untuk Euro US dollar pada minggu hadapan. Okey, pair yang seterusnya adalah pair Great Britain US dollar, GBP US dollar. Okey, untuk GBP US dollar saya juga berpendapat dia akan menuju ke atas, menuju ke arah weekly. Kalau kita lihat, dia slowly dah pecahkan support resistance ini, kemudian dia dah retest. Kemudian masih menunjuk daripada segi structure trendnya masih mengekalkan uptrend. Okey. Jadi kalau di sini dapat diperhatikan, di atas ini ada satu zone SND. Pada minggu depan perhatikan apa yang market buat kat dalam zone SND ni. Kalau dia naik ke sini dan dia gagal pecah, maksudnya ini gagal close di atas, kita boleh start cari sell untuk GBP. Kalau bila dia retest, kita boleh expect dia akan cuba menuju ke arah trend line. Tapi kalau misalnya dia pecah dan close di atas zone SND ni, kita boleh cuba cari, bila dia retrace sikit, kita boleh cuba cari untuk buy, dan aim kita adalah weekly resistance di atas ini. Daripada sudut fundamental, GBP ni saya masih merasakan positif. Satu, sebab dia dah lepas daripada Brexit, dan belum ada kesan ketara daripada orang kata post Brexit tu kita boleh nampak lagi. Kedua, UK adalah negara yang paling banyak dapat vaksin, okey, dan dia dah distribute vaksin tu, so itu adalah positif. Ketiga, governor BOE, Bank of England tu sendiri mengatakan bahawa cut rate is off the table. Maksudnya dia tidak akan memotong interest rate dia untuk UK. So ini menunjukkan bahawa bank negara itu sendiri positif dengan perkembangan ekonomi UK. Jadi dekat situ disebabkan itulah juga saya rasa Great Britain akan terus menguat untuk mungkin first quarter.
Okey. Kalau dia turun pun, dia akan turun untuk menuju ke arah trendline ni untuk retracement. Tapi jangka panjang long term saya masih merasakan Great Britain akan terus naik. Jadi ini adalah level-level yang perlu di sini adalah level yang perlu kita perhatikan sama ada nak buy atau sell. Kalau misalnya dia minggu hadapan dia buka, dia mungkin ada sedikit retracement, tapi kita boleh terus mencari buy. Kalau kita tengok kat sini trendline ini sudah banyak kali dia test, kemudian di sini dia cuba test tapi tak sampai pun. Dia cuba test sekali tak sampai pun. Maksudnya buyer tu sangat kuat lagi. Okey, jadi disebabkan oleh pandangan teknikal dan juga fundamental yang positif, saya merasakan Great Britain US dollar masih akan naik. Tapi kalau misalnya berlaku minggu hadapan ada news berkaitan US dollar yang menyokong kuat US dollar, mungkin akan berlaku retracement dalam Great Britain US dollar. Okey, pair kita yang seterusnya adalah AUD US dollar. Okey, kalau kita lihat di sini minggu lepas dia ada buat retracement dan dia memecahkan trendline di sini. Okey, untuk AUD US dollar ni saya merasakan dia akan naik. Okey, kalau kita lihat di sini ada satu trendline, dia dah pecah, dia dah test. Jadi kita boleh expect dia untuk test semula resistance ini. Dekat atas ni kita perlu perhatikan ada satu SND zone ataupun engulfing zone yang mana dekat sini, jadi kita kena perhatikan apa yang akan berlaku. Okey, kalau misalnya dia naik, dia pecah, berjaya melepasi resistance yang ini, kita bila dia dah break, kita tunggu untuk retest, kemudian kita boleh expect dia akan terus test trendline ni. Kalau dia test trendline ni dan dia bounce, mungkin kita akan expect dia akan turun ke bawah ni. Andai kata kalau misalnya dia naik ke atas ni dan dia masuk ke dalam zone ni dan dia pecah trendline ini semula, okey, kita cari retracement, tunggu di sini dan dia akan pecah. Bila dia pecah, retest, kita akan expect dia akan terus menuju ke arah weekly. Okey, untuk daripada segi fundamental, saya merasakan Australia masih agak kuat berbanding US dollar. Tapi andai kata pada minggu hadapan dia gagal memecahkan resistance ini, kita boleh cuba tengok zone ini, perhatikan zone ini, zone antara SND zone dengan resistance ni. Perhatikan zone ini. Sekejap, saya tukar color. Okey, perhatikan zone ni. Kalau misalnya ada rejection dalam zone ni, kita boleh expect untuk dia menuju ke bawah dan test trendline ini semula. Maksudnya dia masuk ke sini dan dia test trendline ni. Kalau dia pecah, okey, kita akan expect dia akan turun ke bawah, sekitar sini. Okey, minggu lepas juga saya tengok dia reject zone yang zone Fibo juga. Okey, zone Fibo. Kenapa saya tarik daripada sini? Saya tak tarik daripada sini sebab dia dah pecah support dekat sini. Dia dah pecahkan resistance, dah jadi support. Okey, sebab tu bila saya tarik daripada sini. So di sini adalah Fibonacci retracement level. Kalau mengikut Fibonacci retracement, kalau bila kita buat extension, kita akan nampak dia akan stop dekat kawasan sini. So kita boleh expect up thrust tu akan naik sampai ke sini lah. Jadi level-level yang kita boleh perhatikan adalah level di sini dan juga zone di sini. Okey, kalau di minggu hadapan dia pecah zone ni dan dia dia berjaya buat satu signal untuk terus buy, kita nampak buyer terus kuat dekat dalam zone ni, so kita boleh expect dia akan terus naik atas. Kalau andai kata sebaliknya, kalau misalnya dia reject zone ni, kita boleh expect dia akan cuba test mula zone ini. Okey, kalau kita buat expectation berdasarkan Fibonacci, kalau misalnya zone ini, okey, kita boleh perhatikan dekat trendline ni juga ada zone retracement Fibonacci. So kalau dia reject atas ni, memang logik dia akan cuba test balik trendline ni dan juga kawasan zone Fibonacci ni. Okey, jadi itu pandangan saya untuk minggu hadapan. Okey, pair kita yang seterusnya adalah NZD USD. Untuk NZD USD, saya juga merasakan dia akan, dari segi teknikal apa yang saya nampak, okey, di sini ada satu trend line dan dia dah berjaya memecahkan weekly resistance yang mana menjadi support sekarang. Okey, sekarang dia dah menghampiri zone resistance ini. Ini bukan weekly, ini daily.
daily resistance, weekly resistance berada di atas, dan di sini adalah satu liquidity zone yang bagi saya liquidity zone ni menjadi penarik untuk NZD US dollar ni terus naik ke atas. Okey, pada pendapat saya bila dia dah test trendline ni beberapa kali dan pada minggu lepas dia reject sekali lagi trendline ni, okey, saya expect dia akan minggu hadapan dia akan naik ke atas. Kalau dia berjaya memecahkan resistance ini dan atas ini, so saya expect dia akan buat sedikit retracement. Kemudian dia akan menuju ke zone liquidity ni. Jadi kita perhatikan level ini, level resistance ni dan juga satu resistance ni dan juga SND ni. Kalau dia berjaya pecah, kalau berjaya dia pecah, kita cari retracement, kemudian dia akan menuju ke liquidity. Jadi dekat liquidity ni baru kita perhatikan sama ada dia akan buat fake out ataupun dia akan terus pecahkan zone ini dan menuju ke arah weekly. Okey. Jadi zone yang paling zone bahaya yang kita harus perhatikan adalah di zone liquidity ni. Ada kemungkinan dia akan buat fake out kalau misalnya ada apa-apa sentimen ataupun statement daripada New Zealand Royal Bank. Okey. Andai kata kalau misalnya dia reject zone ni, saya expect dia akan, kalau misalnya dia reject resistance ni dan juga level ni, saya expect dia akan test trendline, dan kalau dia test trendline dia pecah, kita boleh tunggu dia retest balik trendline ni dan menuju ke bawah sama ada hujung trendline ni ataupun zone engulfing kat sini sebelum disambung naik ke atas balik. Sebab apa yang saya nampak, dia dah pecah weekly ni, tapi dia tak betul-betul ada satu retracement yang cantik untuk dia, maksudnya retracement besar lah sebelum dia naik ke atas. Dia terus naik kerana sentimen buyer tu sangat kuat. Okay, so apa yang saya boleh expect untuk New Zealand, bagi saya minggu hadapan dia akan masih terus menguat sebab dia dah berlaku rejection kat trendline ni. Tapi andai kata misalnya dia gagal melepasi kawasan di atas ni, so dia akan cuba test trendline. Dekat trendline tu sendiri kita boleh tengok, kita boleh tunggu dan lihat apa yang berlaku. Kalau misalnya dia ada satu rejection yang kuat, okey, maksudnya confirm dia akan naik ke atas. So level-level yang di sini dan juga level dekat dengan trendline ni kita boleh perhatikan untuk buy, dan kalau untuk sell kita boleh perhatikan level dekat sini. Kalau dia ada rejection dengan level, kalau dia dah pecahkan trendline bawah ni, kita akan perhatikan sini, kita boleh sell. Okey, jadi untuk New Zealand US dollar, di situlah level-level yang harus kita perhatikan. Tapi pada pendapat saya disebabkan oleh perkembangan positif daripada COVID ni dan kebanyakan pengeluar vaksin juga berazam untuk meningkatkan lagi production vaksin tu, saya merasakan New Zealand dan juga terutamanya Australia ni akan menguat sebab kalau berlaku sesuatu yang positif dalam dunia seperti sekarang ni, vaksin production akan bertambah, jadi efek dia pun bagus. So itu akan menyebabkan market menjadi risk on, maksudnya market nak ambil risiko sikit. Jadi bila dia nak ambil risiko, selalunya market akan lebih prefer pergi ke Australia dan juga New Zealand yang mana interest dia ada lebih tinggi. So di situ akan membantu untuk meningkatkan lagi kekuatan Australia dan juga New Zealand. Jadi pada pendapat saya, daripada sudut technical dan juga daripada sudut fundamental, New Zealand akan terus menaik. Okey, untuk USD Kanada, kalau kita lihat pada minggu lepas dia berjaya pecah trendline ni, kemudian dia datang menuju ke arah trendline ni, tapi dia belum ada satu breakout yang betul-betul bagi saya cantik lah untuk mengatakan bahawa dia melepasi trendline ni. Sebab apa? Sebab dia dah pecah trendline, tapi kat sini ada satu zone engulfing kan. Zone engulfing tu sendiri dia dah test terlalu deep, walaupun dia tak close di bawah, di luar daripada zone SND ataupun engulfing ni. So saya merasakan untuk minggu hadapan EuroCAD mungkin dia akan buat sideway. Maksudnya sideway dia mungkin macam ni lah. Dia akan test bermain dekat dengan trendline macam ni, sambil cuba test weekly support di bawah ni. Lepas tu kita perhatikan sama apa yang berlaku, sama ada kalau misalnya dia pecahkan, bila dia dah buat satu SNR zone dalam ni, kalau dia pecah di atas ni, baru kita boleh cakap dia akan menuju ke atas dan buy lah.
Tapi pada pendapat saya, Kanada ni mungkin dia sebab dia banyak diefek oleh oil, dan kalau USD lemah, so oil tu akan jatuh harga. Bila jatuh harga, automatik Kanada pun akan jatuh harga. So Kanada dengan US ni, dia kalau boleh, Kanada ni selalunya dia akan cuba stay atau lemah daripada US dollar. So dia adalah partner trading yang paling besar untuk Kanada. Okay, untuk US, US adalah partner trading terbesar untuk Kanada. So apa-apa produk Kanada, majoritinya akan pergi ke US. So Kanada selalunya dia akan cuba maintain berada di bawah US dollar. Itu daripada sudut pandangan secara general lah. Tapi walau bagaimanapun, saya merasakan kalau kita lihat di sini, momentum untuk untuk sell tu pun dah makin kurang, dan saya merasakan USD Kanada dia akan terus buat sideways di dalam berdekatan dengan weekly support dekat bawah ni. Okey, bila dia buat sideways ni, nanti kita perhatikan apakah structure yang dia akan buat. Jadi kalau siapa-siapa yang nak masuk juga US Kanada ni, dia boleh cuba perhatikan zone ni lah. Tiap-tiap kali bila dia turun tu, kita tengok apa yang berlaku. Kalau macam ni, kita tengok kan, latest kali yang dia buat, dia ada buat dekat sini, dia ada buat kat sini satu engulfing, bearish engulfing. Okay? Bearish engulfing. So bearish engulfing pun kedudukan dia tak berapa nak cantik sangat. Saya jadi daripada gabungan technical, apa yang saya nampak, dan juga fundamental, saya merasakan USD Kanada dia akan macam buat sideways. Kalau siapa-siapa yang berminat untuk main sideways, maksudnya sell sekejap, buy sekejap, sell sekejap, buy sekejap, okey, so dia boleh perhatikan zone-zone dekat dalam sini lah sebelum weekly support kat bawah ni. Pair kita yang seterusnya. Okey, pair kita yang seterusnya adalah USD Swiss. Okey, USD Swiss, kalau kita nampak di sini ada satu trend line. Dia pada minggu lepas dia dah buat satu fake out, yang mana dia pecah tapi dia kembali semula dan dia close di bawah trend line. Okey, di sini juga ada satu SNR zone, dia berjaya pecah dan juga close di bawah SNR zone tu. So daripada sudut technical, saya memandang mungkin dia akan buat sideways dekat dalam ni. Buat sideways kat dalam ni sambil test trend line ni lah. Kalau andai kata waktu dia testing zone ini, waktu dia testing trend line, kalau dia tak sampai pun trend line, maksudnya contoh dia naik, dia sampai sini, kemudian dia buat satu bearish engulfing, so kita boleh expect market sellers tu sangat kuat. So kemungkinan besar dia akan test weekly support ni dan dia akan pecah. Bila dia pecah, dia retest, kita boleh expect untuk terus sell lah. So sini level yang kita harus perhatikan untuk sell, sini juga adalah level yang kita perhatikan untuk sell. Kalau dia buat apa-apa SND zone ataupun engulfing zone dekat sini, so sebelum trendline ni, ataupun dia ada buat satu pin bar menandakan di reject trendline, so it is safe to say dan market akan terus dalam keadaan bearish untuk USD Swiss. Andai kata minggu hadapan dia datang, dia test kawasan ni, kemudian dia naik atas dan dipecah sekali lagi trendline, okey, so kita expect dia akan kita boleh buy dekat kawasan dia test semula trendline ni. Dan kalau dia pecah resistance di atas ni, kita expect dia akan test engulfing yang ini. Kalau dia pecah, okey, so kita boleh cari sekali lagi buy di dalam kawasan engulfing ni, dan dia akan terus naik ke atas dan menghabiskan keseluruhan trendline ini. Okey, walau bagaimanapun, pada pendapat saya ada kemungkinan dia akan terus buat sideways dekat sini. Tapi itulah, kita kena perhatikan apa yang dia lakukan waktu dia dekat dengan trendline ni. Adakah rejection ataupun dia akan terus naik. Kalau dia pecahkan trendline, kita boleh tunggu untuk buy sekali lagi, kemudian dia akan naik ke atas. Kalau untuk sell, kita boleh tunggu dekat zone ni, kita tengok apa yang berlaku. Kalau dia ada buat engulfing atau SND yang bearish, kemudian kita akan expect dia akan terus test weekly support di bawah ini. Okey, pair kita yang seterusnya adalah USD JPY UJ. Okey, kalau kita lihat pada minggu lepas, pada 2 minggu lepas, dia dah berjaya pecahkan trendline dan dia naik ke atas, dan dia juga test engulfing zone ni. Kemudian ada berlaku rejection yang mana dia turun ke bawah. So di sini kalau kita lihat, ini adalah kemungkinan satu rejection setelah dia memecahkan
trendline, major trendline ni. Okey, kalau kita lihat dia memang stop dekat dan dia reject dekat kawasan 0.5 dengan 61.8 ini dekat Fibonacci. Okey, so untuk minggu hadapan saya merasakan disebabkan market kemungkinan akan reach on dengan perkembangan vaksin, dan juga tak ada berlaku apa-apa yang signifikan. Kalau ikutkan pada hari Sabtu ada berlaku earthquake dekat Japan, tapi earthquake tu dia tidak terlalu memberi significant impact, maksudnya dia tidak memberi kerosakan yang sangat teruk. So kemungkinan dia tidak akan trigger safe haven lah. Kalau misalnya ada sesuatu yang saya miss, dan jelas menunjukkan bahawa sebenarnya earthquake tu ada, gempa bumi tu ada meninggalkan kesan yang impact yang kuat. So ada kemungkinan dia akan cuba retest mula trendline ni, dia akan turun ke bawah, dan sebab dia trigger safe haven, kemudian dia akan cuba naik ke atas mula. Tapi pada pandangan saya, disebabkan dia dah pecah trendline, kemudian dia dah reject dekat kawasan Fibo, saya merasakan, pada pendapat saya, dia akan naik ke atas. Dia akan cuba memecahkan engulfing zone ni dan juga resistance ini, naik ke atas, kemudian dia akan test engulfing zone di atas ni. Andai kata dia pecah, so kita boleh cari retracement untuk dia terus buy. Tapi disebabkan oleh kekuatan ni terlalu kuat, so ada kemungkinan dia akan macam naik sikit, pecah, kemudian dia retrace ke bawah yang agak dalam, mungkin 50% daripada kenaikan ni dia turun ke bawah, baru dia naik ke atas. Tapi kalau misalnya minggu hadapan kita lihat dia ada buat satu tiba-tiba bearish engulfing, menunjukkan bahawa dia reject zone ni, so kita akan expect dia akan menuju ke bawah, ada test engulfing zone ini dan juga trendline ini. So itulah level-levelnya. Kalau kita nak buy, kita boleh standby dekat bawah ni, dan di dalam zone ini kita boleh tengok sama ada dia ada buat rejection untuk sell, ataupun kalau dia lepas daripada zone ni, okay, kita boleh expect dia untuk terus kuat menaik ke atas lah. Itu adalah zon-zon yang perlu kita perhatikan. Daripada segi fundamental, saya merasakan kemungkinan tak ada safe haven di trigger. So kemungkinan USD JPY ni akan terus menaik. Walaupun JPY dan Swiss ni adalah safe haven, tapi disebabkan Swiss ni kalau safe haven trigger, Japan akan lebih kuat, akan lebih di boost berbanding Swiss. Tapi kalau tak ada apa-apa yang berlaku, safe haven trigger, Swiss ini akan lebih kuat daripada Jepun, dan Swiss juga banyak dipengaruhi oleh Euro punya keadaan lah. Kalau Euro punya keadaan tu lemah, so Swiss pun akan lemah. Tapi itu untuk Swiss. Sebab tu ada kemungkinan USD Japan ni dia akan terus naik berbanding dengan USD Swiss yang saya cakap tadi, dia akan turun.